Macam biasa tuan-tuan, Imam Ghazali bila dia kupas tajuk tu, dia kupas panjang. Ya. Bila saya baca buku ni satu-satu tajuk, misal kata contoh macam kita hari ni nak ambil riak. Buku ni saya rasa panjang dah Imam Ghazali cerita pasal riak. Dan bila saya teliti, bila saya tengok mukadimah, rupanya yang saya kata panjang pada riak itu adalah ringkasan. Yang saya rasa panjang ni, ini ringkasan kepada kitab Ihya. Ihya panjang lagi. Buku ni saya kata cerita riak. Kita riak ni kita dah masuk bulan 9 hari tu. Ke bulan 8? Bulan 9. Bulan 9 kita masuk dah. Bulan 10 tak habis juga. Panjang lah maknanya. Walaupun dia kata ini ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin, pengarang yang sama, cumanya Imam Ghazali keluarkan yang lebih penting ataupun dia punya jis untuk dimasukkan dalam 40 asas dalam agama. 40 asas dalam agama, tuan-tuan, 10 yang kita sebut ini adalah yang ke-30. Sebenarnya 40. Keseluruhan dia ada 40. Tuan-tuan, buku ni macam biasa saya sebut, kita boleh download percuma di website Jabatan Mufti Selangor. Dia ada 10 asas akidah, 10 asas syariah, ibadah, kemudian 10 asas penyucian hati, dan kemudian yang keempat, yang kalau habis buku ni insya-Allah kita akan masuk pula 10 asas sifat terpuji. Ni kita sekarang tengah menyucikan hati kita daripada 10 asas sifat tercela, 10 asas sifat mahmudah. Imam Ghazali kumpul, akhirnya dirangkumkan semua yang ada sifat-sifat tercela dalam hati manusia ni, dia jadi 10 yang utama. Bermula dengan banyak makan. Tuan-tuan, daripada situ dia kata, punca dia daripada banyak makan, dan akhir bawa yang sehinggalah bawa kepada yang ke-10 yang kita akan ambil hari ini, iaitu riya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertemuan yang lepas seperti biasa kita dah sebut semua ayat-ayat yang disebut, yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran peringatan-peringatan yang kita kata sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjauhkan diri kita daripada riak, kerana riak akan menyebabkan amalan-amalan kita menjadi sia-sia. Dan hari ini Imam Ghazali membawakan contoh, insya-Allah kita beberapa contoh lain berkaitan dengan riak, dan seterusnya kita akan pergi kepada jenis beberapa 6 kumpulan yang akan kita ambil hari ini, 6 jenis riak yang akan kita ambil hari ini. Baik. Qala rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin. Berkata Imam Ghazali dalam kitabnya ini, Nabi Isa berkata, jika pada suatu hari salah seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah dia meminyakkan kepala dan janggutnya serta membasahkan kedua-dua bibirnya agar tidak dilihat oleh orang lain bahawa dia sedang berpuasa. Jika dia hendak memberi dengan tangan kanan, hendak bersedekah dengan tangan kanan, hendaklah menyembunyikan dari tangan kirinya. Jika melaksanakan solat, hendaklah dia merapatkan pintu. Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan pujian serta seperti membahagikan rezeki. Dan Umar berkata kepada seseorang yang menundukkan tengkuk kepalanya, hai pemilik tengkuk, angkatlah tengkukmu. Kekhusyukan itu bukan terletak pada tengkuk, tetapi kekhusyukan itu berada di dalam hati. Apa yang Imam Ghazali bawakan pada hari ini adalah yang kita nak bincangkan pada perenggan ini, iaitu berkaitan bagaimana Nabi Isa pada waktu itu berkata kepada kaumnya, kalau berpuasa minyakkan kepala dan janggut. Kita faham dan kita sedia maklum, berpuasa ini adalah satu ibadah yang memenatkan. Penat kadang-kadang sampai tak sempat nak berdandan. Baik lelaki, baik perempuan, penat kadang-kadang sampai tak sempat berdandan, ataupun tak sempat nak sikat rambut lah. Kalau kata Imam Ghazali ni,
Nampak serabai lah orang tu. Penat berpuasa sampai nampak serabut. Nampak dia puasa. Nak bagi tahu begitu. Kering bibirnya. Jangan sampai kering bibir. Nanti orang kata kau puasa ke? Seolah-olah Nabi Isa dekat sini, Nabi Isa membawa, Imam Ghazali membawa kalam ini, petikan ini, nak bagi tahu jangan sampai orang tahu kita tengah beribadah. Sama macam kalam Umar radhiyallahu anhu tadi. Wahai pemilik tengkuk. Orang tu khusyuk kan, dia khusyuk. Dia khusyuk, jadi tengkuk dia tunduk macam tu. Jadi bila tunduk macam tu, Umar tegur, wahai pemilik tengkuk, angkatlah tengkuk. Khusyuk itu bukan pada tengkuk tetapi pada hati. Punyalah nak jaga, punyalah Sayyidina Umar nak jaga, Nabi Isa nak jaga. Maknanya nak bagi tahu jangan sampai kata-kata orang itu menyebabkan hati kita berubah niat dia. Kita tak niat pun nak tunjuk ke orang, tapi dengan sebab serabai kita tu, dengan sebab kita nampaknya kita sedang berpuasa itu, orang tegur, akhirnya menyebabkan kita lari niat. Macam tu. Kita menjadi penyebab kepada amalan kita sendiri ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai macam tu. Takut kita sendiri menjadi penyebabnya. Kalau puasa, basahkan bibir. Kalau puasa, jangan sampai nampak serabut sangat. Dan kalau sembahyang, tutup pintu. Kalau sembahyang kat rumah, tutup pintu. Jangan bagi orang nampak. Kemudian kalau bersedekah, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Punya sampai macam tu sekali tuan-tuan. Hati-hati nak bagi tahu supaya kita berhati-hati. Baik, berhati-hati. Kita takut dengan pujian manusia, Kita dah ambil yang sebelum ni, syarahul kalam. Berkata ataupun bercakap berlebih-lebihan itu salah satu daripada 7 perkara yang menyebabkan afatul lisan, kegelinciran lidah. Salah satunya adalah pujian. Pujian manusia ni tuan-tuan, dia mengganggu orang lain. Dia boleh mengganggu orang lain. Jadi sebagai peringatan juga, kita kalau memuji orang, hati-hati dalam pujian kita. Kita bimbang dengan sebab pujian kita menyebabkan orang yang kita puji itu pula akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya Nabi bersabda, innal mirai yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma'in, ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir. Idhhab fakhudh ajraka mimman 'amilta lahu fala ajra laka 'indana. Hadis ni sanadnya dhaif, tetapi maksudnya ada dalam riwayat-riwayat lain. Matan itu ataupun daripada sudut sanadnya itu dia dhaif, tetapi daripada sudut makna dia sepadan ataupun dia sesuai, dia kena dengan hadis-hadis lain yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Orang-orang yang riak akan dipanggil pada hari kiamat dengan 4 panggilan. Orang-orang yang buat amalan dengan sebab niatnya lain, niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 4 panggilan. Yang pertama, ya murai. Yang pertama, wahai orang yang riak. Of course lah. Dekat dunia dulu dia beribadat, dekat dunia dulu dia buat amal soleh, dekat dunia dulu dia buat baik, dia bersedekah, dia sembahyang, dia puasa, dia jadi orang yang dermawan, dia jadi itu, dia jadi ini, diangkat oleh masyarakat, diangkat oleh orang awam, diangkat oleh jiran tetangga sebagai hero dan sebagainya, tetapi niat dia tu tak ikhlas. Ada something dalam hati dia yang mengganggu antara dia dengan amalan dia. Akhirnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Taala sebagai wahai orang yang riak, ya murai. Kemudian panggilan kedua, ya ghawi, wahai orang yang sesat. Orang yang riak ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti sebagai orang yang sesat. Dan teruk lagi, Allah panggil dia ya fajir. Fajir itu apa? Orang yang derhaka. Dengan sebab beribadah tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
dia dipanggil dengan orang yang fajir, derhaka. Dan sudah pastilah yang terakhir Allah akan panggil dengan ya khasir, wahai orang-orang yang rugi. Rugi tuan-tuan, ya, kita berada dalam kerugian, ya. Baik, firman Allah lagi, dan ambillah pahalamu dari sesuatu yang kamu beramal untuknya. Tidak ada pahala untuk kamu di sisi kami. Sia-sialah kebaikan, sia-sialah ibadat, sia-sialah amalan soleh yang dia buat. Bukan kerana Allah, last nanti di akhirat Allah suruh dia pergi ambil pahala, pergilah minta pahala dekat orang yang kau nak tunjukkan amalan kau tu. Habislah kita tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah lindung kita daripada sifat riak yang boleh menghancurkan ibadah kita ni, Kemudian Al-Hasan berkata, aku bercampur dengan ramai kaum. Aku bercampur dengan ramai kaum, salah seorang dari mereka memiliki kearifan ataupun hikmah. Jika dia mengatakan hikmah-hikmahnya, nescaya itu akan bermanfaat baginya dan memberi manfaat kepada sahabat-sahabatnya. Akan tetapi tidak ada yang menghalangnya untuk menampakkan kearifan tersebut kecuali kemasyhuran. Ini ingatan untuk orang-orang, yang berada di meja-meja kuliah, khususnya seperti saya. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga perkongsian-perkongsian ini tidak ada niat lain selain daripada untuk mengingatkan diri sendiri dan juga untuk sama-sama mengingatkan tuan-tuan. Moga-moga Allah lindung kita daripada sifat riak yang membinasakan ini, Al-Hasan berkata, bila dia bercampur dengan ramai orang, dia melihat ada orang di kalangan orang-orang yang ramai dalam kaum dia itu adalah mereka yang mempunyai hikmah. Hikmah ni dia bercakap je orang nak dengar. Hikmah ni susunan kalimah dan kata-katanya cantik, sedap dia dengar. Kan, hikmah ini satu benda yang Allah bagi tak pada semua orang. Itu hikmah. Kan? Jadi dia bila bercakap itu secara tak langsung memberi manfaat kepada dirinya, memberi manfaat kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendengar hikmah-hikmahnya itu. Tetapi Al-Hasan berkata, tetapi tidak ada yang menghalangnya untuk menampakkan kearifan tersebut kecuali kemasyhuran. Rupanya perkongsian hikmah-hikmahnya itu, perkongsian ilmunya itu tidak lain hanyalah untuk mengejar kemasyhuran. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, seterusnya Imam Ghazali menyebut tentang hakikat riak. Riak adalah mencari kedudukan di hati orang lain melalui ibadah dan amal-amal yang baik. Dan tidak ada yang berbuat riak kecuali 6 kumpulan, 6 jenis, 6 kelompok, 6 kategori manusia yang riak, dan disebut kat sini nanti, Jadi kita sebut kat sini, Imam Ghazali menyebutkan riak adalah mencari kedudukan di hati orang lain melalui ibadah. Kita banyak kali ulang, dia buat sesuatu kebaikan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab lain dia buat tu. Riak yang pertama, riak dari segi badan, iaitu menampakkan kurus dan pucatnya badan agar disangkakan sebagai kesan daripada bangun malam dan puasa. Tak sampailah kot kat kita tuan-tuan, insya-Allah. Nampak kurus, nampak pucat, nampak tak bermaya, macam tadilah. Bibir kering, kusut masai. Nak orang kata kuat bangun malam kau ni, macam tu. Nampak kurang tidur je, nampak kurang tidur. Bangun malam ke malam tadi, rasa masuk dalam hati dia. Oh, tahajud malam tadi ya. Rasa dalam hati dia. Seronok orang berkata. Riak dari segi sudut badan, kurus dan pucat supaya dikatakan dia banyak berpuasa dan banyak bangun malam. Menzahirkan kesedihan agar dikira bahawa dia sangat memerhatikan masalah-masalah agama. Nampak sedih je, banyak fikir masalah agama kot.
Seronok hati dia bila orang bercakap macam tu kan. Auzubillah. Memperlihatkan kekusutan rambut agar disangka bahawa dia tenggelam dalam masalah agama sehingga tak ada kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri. Hebat tuan-tuan orang begini. Sampai begitu sekali tak sempat supaya nak orang kata dia sedang memikirkan masalah agama. Mungkin hal ini berlaku dalam kalangan penuntut-penuntut, orang-orang yang belajar, kan? Jadi begini. Jadi menampakkan bibir yang kering untuk memperlihatkannya puasa, kemudian merintihkan suara untuk menunjukkan kelemahannya kerana perjuangan yang berat. Merintihkan suara untuk menunjukkan kelemahannya kerana perjuangan yang berat. Allahu Akbar. Dia habis buat semua. Daripada sudut badannya nampak letih, nampak kusut, nampak kering, nampak tak bermaya, supaya orang kata dia kuat beribadah dan supaya orang kata dia kuat memikirkan masalah agama. Tu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, riak dengan tingkah laku. Seperti Imam Ghazali bagi contoh, mencukur misai, mengangguk-anggukkan kepala ketika berjalan, tenang dalam gerakan, membiarkan bekas sujud di dahi, memejamkan kedua belah mata agar dikira dia sedang berhadapan dengan Tuhan atau sedang mengalami mukasyafah, penyingkapan tabir atau sedang berfikir dengan mendalam. Tak salah tuan-tuan nak cukur misai. Tak salah. Cumanya dekat sini niat dia. Itu yang kita selalu sebut, dia adalah berkaitan dengan niat. Apa yang dia buat itu berkaitan dengan niat. Apa yang dia niatkan, apa yang dia buat itu, apa niatnya, apa tujuannya. Jadi kalaulah cukur misai itu salah, dah tentu dia tidak menjadi suatu yang digalakkan supaya kita sentiasa memperkemaskan diri. Okey, ni dalam tingkah laku, perbuatan-perbuatan dia dalam berjalan, dalam gerakan, dalam setiap tindak tanduk dia, supaya orang kata kat dia sedang ataupun dia banyak beribadah, dia sedang memikirkan masalah agama, dia sedang berfikir tentang dengan mendalam, dia tengah khusyuk, supaya orang berkata begitu. Yang ketiga, riak dalam berpakaian, seperti memakai baju dari bulu, seperti memakai baju dari bulu dan pakaian yang kasar serta memendekkannya hingga hampir mendekati betis. Memendekkan lengan baju dan membiarkan baju koyak dan kotor agar disangka orang bahawa dia tidak memiliki waktu lapang untuk mengurusnya. Memakai baju bertampal agar dia disangka sufi sementara dia tidak memiliki hakikat kesufian. Memakai jubah dan baju orang Ajam, bangsa bukan Arab, dengan lengan baju yang longgar agar dikira bahawa dia orang alim. Melilit serban serta kain penutup kepala, memakai sarung kaki agar dia dikira sebagai orang yang berkulit kotor disebabkan debu jalanan kerana sangat warak. Ada juga yang mencari kedudukan di hati orang-orang yang baik dengan selalu memakai baju-baju usang. Jika memakai baju baru, seolah-olah dia seperti binatang yang disembelih kerana takut apabila orang ramai akan mengatakan bahawa dia sudah tidak zuhud lagi. Ada juga yang mencari kedudukan kepada para penguasa dan pedagang. Andai kata dia memakai baju usang, pasti mereka akan menghinanya, dan jika memakai baju yang mewah, pasti mereka tidak mempercayai lagi kezuhudannya. Maka dia mencari baju bertampal yang dicelup, sapu tangan yang nipis, baju kambing yang halus sehingga jadilah pakaiannya yang dalam masalah harga dan keindahannya seperti pakaian orang-orang kaya, tetapi warna dan bentuknya seperti pakaian orang-orang soleh. Samalah tuan-tuan. Maknanya riak ni dia boleh masuk dalam banyak perkara. Daripada sudut badan, daripada sudut tingkah laku, daripada sudut pakaian. Yang ketiga. Yang keempat, riak dengan kata-kata, daripada sudut kata-kata. Para pemberi nasihat, motivator dan peringatan, pentazkirah, dengan mengindahkan ucapan dan menghiasi dengan kata-kata hikmah, hadis dan perkataan ulama salaf, disertai rintihan suara dan menampakkan kesedihan, padahal dia tidak memiliki hakikat kejujuran dan keikhlasan di dalam batin, hanya mengharap agar disangka bahawa dia seperti itu.
Seperti juga pengakuan penghafal hadis, bahkan mengaku pernah berguru kepada para masyayikh hadis, terburu-buru menilai hadis dengan menyatakan bahawa itu hadis sahih dan daif agar disangka dia memiliki ilmu yang banyak. Seperti juga menggerakkan bibir dengan zikir dan perintah kepada yang baik di depan orang ramai, padahal hatinya kosong dan kesedihan terhadap perbuatan maksiat. Seperti menampakkan kemarahan terhadap perbuatan mungkar dan rasa sesal atas perbuatan dosa, padahal hatinya tidak merasakan kepedihan kerana dosa dan mungkar itu. Yang kelima, riak dengan amal perbuatan. Lama berdiri, rukuk, sujud, menundukkan kepala, mengurangkan pergerakan anak mata ketika solat, dia bersedekah, dia berpuasa, dia melaksanakan haji, merendah diri ketika berjalan. Itu semua dilakukan supaya dia dikatakan khusyuk, bahawa dia dikatakan soleh. Dan yang keenam, yang terakhir, riak dengan ramai pengikut pun boleh jadi riak, tuan-tuan. 6 perkara ini, daripada yang pertama, daripada badan, tingkah laku, pakaian, kata-kata, amal perbuatan dan ramai pengikut ini, semuanya dia tak salah. Tuan-tuan nak berpakaian, tuan-tuan nak pakai apa pun tak salah. Tuan-tuan nak cakap macam mana, nak susun kata-kata bagi elok supaya orang mudah faham niat kita, tak salah. Tuan-tuan memang betul khusyuk, tengah berzikir khusyuklah, berzikir khusyuk, kan? Tak salah, semua tu tak salah. Yang salah di sini adalah kerana niat dia, kan? Ramai pengikut, salah ke ramai pengikut? Tak salah ramai pengikut. Memang dia layak untuk dapat pengikut, kan? Kita kata begitulah, kan? Influencer. Tapi kat situ, setiap kelebihan yang kita ada dekat situ akan ada jarum yang menggoda kita, ujian. Kat situlah ujian kita. Tuan-tuan ada kelebihan dekat sudut mana pun, tuan-tuan ada kelebihan yang Allah bagi daripada sudut harta, dekat situ ada ujian dia. Tuan-tuan ada pangkat sebagai contoh, ada jawatan, dekat situ ada ujian dia. Siapa pun kita, di mana pun kedudukan kita, dekat situ ada ujian dia. Dan orang akan berkata-kata. Lebih-lebih lagi lah jika yang berkata-kata itu orang yang tidak belajar. Mungkin dia tak datang kuliah kita, mungkin, kan? Jadi dia tak tahulah bahawa mungkin dia tak datang kuliah yang sebelum ni kita cerita tentang afatul lisan tadi. Dalam bab memuji pun boleh mengganggu. Dia tak datang, jadi dia tak tahu bahawa memuji itu sebenarnya boleh mengganggu niat orang lain. Dia berlebih-lebihan dalam memuji. Niat dia baik, tapi sebab dia tak tahu, jadi mungkin kita ada maklumat sikit, kita sampaikan. Awak memuji dah lebih sangat tu. Jangan lebih-lebih muji saya. Okay. Pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Riak dengan ramai ikutan hari ni, tuan-tuan, kita boleh kata sebagai follower lah, kan? Follower. Sekarang ni influencer masing-masing dah ada pengikut masing-masing di media sosial. Tak perlu kumpul ramai orang pun, tuan-tuan, kan? Influencer tu dia tak perlu duduk situ, orang depan dia ramai, tak payah. Sekarang ni semua dekat telefonnya, kan? Puluh ribu, ratus ribu, kan? Jadi itu semua boleh membawa kepada riak yang perlu kita hati-hati daripadanya. Jadi tuan-tuan, sebab apa riak ini dipanggil sebagai syirik? Saya nak kongsikan sikit. Ini semua Imam Ghazali bawa contoh je. Semua tadi dia bawa contoh je. Saya tak habiskan lah contoh-contoh tu. Kalau tuan-tuan baca pun dia straightforward, dia boleh difahami. Semuanya setiap yang Imam Ghazali bawa kepada 6 tadi tu, daripada perbuatan, kata-kata, pakaian, semuanya itu adalah tak salah. Cumanya yang salah adalah niat yang disertakan ketika melaksanakan perbuatan-perbuatan itu. Okey? Peringkat-peringkat riak ni, kita kata riak terdiri daripada beberapa peringkat keburukan, antaranya yang tidak berhubung dengan masalah keagamaan dan ibadah. Seperti orang yang memakai baju yang baik ketika keluar rumah, berbeza dengan yang dia pakai ketika bersendiri.
Seperti orang yang membelanjakan hartanya ketika jamuan kepada tetamu dan kepada orang kaya agar dia diyakini dermawan, bukan untuk diyakini bahawa dia orang warak soleh, maka itu tidaklah haram. Kan? Itu tidaklah, maknanya bergantung pada niat semula. Sesungguhnya menguasai hati itu seperti menguasai harta. Jika sedikit hal itu memang bermanfaat, tetapi jika banyak perkara tersebut akan melupakan kepada zikir kepada Allah. Seperti harta yang banyak, manakala perhatian sudah tertuju pada perluasan pendudukan, maka hal itu menyeret pada kelalaian dan kemaksiatan, sehingga ia menjadi terlarang oleh sebab kedudukan tadi, bukan kerana hal itu sendiri. Jadi Imam Ghazali menyebutkan dekat sini, dia ada riak dalam beberapa peringkat keburukan, antaranya yang tidak berhubung dengan masalah keagamaan dan ibadah. Boleh jadi riak juga. Riak maknanya kita boleh bagi kepada dua, iaitu yang ada urusan ataupun yang ada kaitan dengan keagamaan ataupun ibadah, kemudian yang tak ada kaitan dengan ibadah pun. Jadi contoh yang dibawa kat sini, dia pakai baju yang elok di luar, tidak seperti ketika dia bersendirian di rumah. Boleh juga, boleh. Jadi Imam Ghazali sebut boleh juga membawa kepada riya. Tapi keluar takkanlah. Maknanya dia nak jadi diri kita yang sebenar. Apa kita dekat luar, itulah kita dekat dalam rumah. Siapa kita dekat luar, itulah juga kita kat dalam rumah. Benda ni diajar oleh Nabi SAW secara umum, secara tak indirectly. Bila Nabi sebut kan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang baik kepada ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Nak bagi tahu kita ni adalah kita yang sebenarnya di dalam dan di luar rumah. Ada orang bila dia dengan ahli keluarga dia berbeza dengan dia ketika bersama dengan keluarga dia. Dia dengan orang lain, dia jadi lain. Bila dia dekat rumah, dia jadi orang lain. Jadi kita yang sebenarnya adalah apa dan siapa kita di rumah. Jadi dia jadi double standard lah. Jadi double standard. Dia dekat luar orang lain, dekat dalam rumah dia jadi orang lain. Kat rumah bukan main garang, bukan main masam, bukan main cakap pun tak pernah nak elok. Dekat luar lembut lidah dari tulang. Kan. Jadi sebenarnya sifat baik yang Nabi nak ajarkan dekat situ, daripada literally kita kata daripada hadis tadi, kita yang sebenarnya yang baik adalah kepada ahli keluarga kita. Dan sebenarnya keluarga kita lah yang tahu macam mana kita sebenarnya. Kan bila dekat luar orang tak nampak kita tidur. Bila dekat luar orang tak nampak masa-masa kita sukar, kita susah. Jadi dekat rumah, orang rumah lah yang tahu semuanya, kan? Sebab tu seram juga tuan-tuan bila kita kat luar, orang tanya anak kan, orang tanya isteri. Ayah macam mana kat rumah? Ayah macam mana kat rumah tu pun kita pun jeling anak kita. Moga-moga yang keluar tu baik-baiklah. Kan? Takut terkeluar yang bukan-bukan daripada anak kita. Sebab anak kita dan keluarga kita lah yang tahu kita macam mana kat rumah. Kan? Dekat luar dia elok je. Kerana kalau macam tu tuan-tuan, kat luar dia elok je. Kat rumah keluar macam tu, habis kita tuan-tuan. Habis reputasi kita. Macam tu lah. Baik. Kenapa riak disebut sebagai syirik? Kita sentuh sikit yang ini tuan-tuan. Kerana dalam hadis yang pernah kita ambil sebelum ni, inna akhwafu, yang Nabi sebut tu, sesungguhnya apa yang paling aku takut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi takut pada umat-umat dia kerana satu perkara, apa yang paling aku takutkan menimpa kamu adalah syirik kecil. Syirik dipanggil riak ni sebagai syirik kerana
dia melakukan satu-satu perkara itu ada kaitan dia dengan makhluk. Riak dianggap syirik kecil kerana melibatkan seseorang mengaitkan niat ibadah dia kepada manusia, sedangkan niat itu sepatutnya hanya untuk Allah. Jadi ni syirik kecil. Kalau syirik besar, dia memang terus terang dah dia kan. Kalau syirik besar, dia yakin ada kuasa lain selain daripada Allah, dia menyembah selain daripada Allah. Tapi syirik kecil ni di dalam hati, soal niat aja. Sikit aja goyang hati dia kan. Buat baik, buat ibadah kerana manusia ataupun makhluk. Sebab itulah riya dipanggil syirik kecil. Dan seterusnya, riya merupakan pemalsuan. Kerana orang yang beribadah itu dia fake lah. Kita kata sekarang ni bahasa dia fake lah. Kerana niat ini dia menjadi fasik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beribadat dengan penuh keriakan, dengan penuh riak, dengan rasa riak ini, dia sebenarnya sedang menipu. Kononnya dia sedang menipu dirinya sendiri, kerana apa yang dilakukan itu bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, iaitu bagaimana adapun menampakkan watak yang telah kita kemukakan untuk diyakini oleh orang lain bahawa dia orang yang beragama dan warak, maka haram hukumnya kerana dua perkara kan. Yang pertama kerana dia merupakan pemalsuan. Haram kita belagak, haram kita buat supaya orang yakin dengan kita bahawa kita ni orang alim, supaya kita ni orang yang tahu tentang agama. Haram hukum dia kerana dia merupakan pemalsuan. Dan yang kedua kerana dia menggunakan ibadah itu untuk perhatian manusia kan. Buat-buat nampak dia macam alim, buat-buat nampak dia macam tahu, buat-buat nampak dia macam tak tahu, cakap tak tahu je lah kan. Kita ni dalam bab agama tak tahu, cakap tak tahu je lah. Nanti saya semak semula, nanti saya tengok balik, nanti saya tak tahu ni. Susah nak cakap tak tahu ni tuan-tuan. Kalau orang dah biasa menjawab, kalau orang dah biasa ditanya, dia susah nak cakap tak tahu. Tak maaf lah, saya tak tahulah bab ni. Tak nak cakap, tak keluar perkataan tak tahu tu. Sebab takut orang kata dia sama je macam kita kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, nampaknya tak selesai jugalah kita riak ni. Sikit lagi lah, mungkin lagi sekali pertemuan insya-Allah kita cuba habiskan. Hari ni nampaknya Imam Ghazali banyak menyebutkan tentang contoh-contoh riak yang mungkin pada masa atau pada zaman Imam Ghazali itu benda tu berleluasa kan. Zaman Imam Ghazali tu bila dia nampak benda ni berleluasa dalam masyarakat, akhirnya dia menulis buku dan menceritakan tentang riak ni panjang lebar. Sebab tu jadi panjang lebar cerita riak ni. Itulah peranan ulama pada zaman dulu. Dia menulis supaya dibaca. Zaman sekarang pun ramai juga ustaz asatizah kita yang menulis. Kalau dulu orang boleh baca buku dan orang suka baca buku, sekarang ni orang mungkin suka baca status. Jadi para pendakwah sekarang ni pun kena advance, kena buat video TikTok juga. Ustaz-ustaz pun kena buat video TikTok juga. Dia pun nak kena pandai juga buat video, nak kena berapa lama supaya boleh hook, supaya orang tak lari daripada video ni kan. Jadi itu semua ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu teknologi terkini yang perlu digunakan untuk menyampaikan maklumat. Jadi Imam Ghazali, cara dia menyampaikan maklumat pada waktu itu adalah dengan menulis buku dan bercerita tentang riak ni, yang mungkin pada waktu itu orang yang ada di sekeliling Imam Ghazali nampaknya begitu, dia fake kan. Jadi Imam Ghazali ini dia nampak begitu dalam masyarakat, dia pun menulis dan memberi peringatan. Jadi alhamdulillah buku ni diterjemahkan dan sampai kepada kita relatekan dalam situasi kita pada hari ini,
boleh relatekan, ada perkara-perkara yang boleh kita relatekan untuk menjadikan benda ini sebagai panduan dan untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan riya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dalam silap daripada saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.